Jadi soalan yang ingin saya kemukakan, okey, sebenarnya tadi Kak Ani telah mengatakan tentang beberapa platform di mana para belia di sini boleh memilih untuk bagaimana mereka ni boleh mendapat peluang agar mereka terus kompeten dalam pasaran kerja dan sebagainya. Macam mana caranya mereka untuk mendapatkan peluang-peluang ini Kak Ani? Okey, bagi lepasan bagi lepasan SPM, diorang boleh mengikuti kita dalam peringkat diploma iaitu training selama 2.5 tahun dan kita akan menempatkan diorang di alam pekerjaan. Yang kedua, bagi yang tak ada kelulusan akademik yang tinggi, kita ada program latihan untuk industri. Dibiayai oleh Pembangunan Sumber Manusia dan juga Perkeso. So ini yang dia orang tak ada academic qualification, tapi kita akan train dia sebagai skill workers. Berapa lama ni Kak? Okey, untuk skill workers dia orang mungkin boleh dia ada banyak mode lah. Yang paling rendah dalam seminggu. Then they go for placement. Dan ada yang sebulan pun ada, yang sampai paling tinggi 6 bulan lah. Then they go for placement. Sebab kita bekerjasama dengan agensi yang memerlukan tenaga pekerja. Okey, saya ingin bertanya dengan Kak Ani di sini. Apa sebenarnya membuatkan Kak Ani berada dalam bidang ini yang sangat dekat di hati belia? Ya Allah, ini sebenarnya okey, untuk makluman background pemilik kolej Kiara adalah daripada bidang pendidikan yang semuanya pengalaman lebih 20 tahun dalam industri pendidikan. So diorang ni dah macam mak bapak anak-anak di Sabah sebenarnya yang nak melihat kemajuan hidup kepada anak-anak di Sabah. That's why diorang datang ke Sabah dan membuka peluang kepada remaja belia-belia Sabah untuk mendapatkan peluang mempelajari ilmu, menambah ilmu dan juga memperbaiki diri dalam sama ada akademik ataupun skill, kemahiran, dan untuk diorang bersedia ke alam pasaran, ke alam pekerjaan. Dan macam saya cakap tadi yang dari segi grooming, dari segi attitude, semua tu insyaAllah kita akan bantu anak-anak bersama-sama dengan kami to be somebody. So kan, dan saya sendiri dengan pengalaman saya lah yang kita setiap orang ada kita punya attitude, ada pegangan hidup, ada cara kita. So I will guide them dengan tagline be yourself, key to success. Okay, so kita akan berjaya dengan apa yang kita ada, kekayaan kita, dan don't compare with others. You have your own strength, your own capability. InsyaAllah kita akan bantu anak-anak dan belia-belia Sabah untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik insyaAllah. Baiklah Kak Ani, kita masih ada dalam lebih kurang 10 minit lagi masa kita bersiaran. Mungkin Kak Ani boleh menggunakan ruang dan platform ini ya untuk memberikan tips kepada belia-belia di luar sana ya. Contohnya mereka-mereka yang mungkin masih lagi unclear tentang diorang punya career path dan sebagainya. Mungkin Kak Ani boleh berikan advice kepada mereka. Macam Kak Ani ni bagaikan kami punya ibu-ibu lah benih kan. Ya. Boleh sir, boleh. Okey, sebenarnya apa yang saya nak share mungkinlah boleh share adalah tentang diri sendirilah. Okey. Untuk anak-anak saya nasihatkan kita lihat diri kita, apa yang kita suka. Kan apa kebolehan kita. So jangan jadikan pencapaian akademik kita masa sekolah rendah, sekolah menengah, PMR ke SPM tu sebagai satu titik kita memberhentikan kita untuk bergerak, jangan. Saya pun ada saya punya waktu saya panggil waktu kegagalan saya, dan untuk makluman saya telah menyalahgunakan peluang saya masa universiti yang saya patut dapat first class tapi saya leka dengan kehidupan dunia. So that's my turning point of my life. Jadi setiap orang kita ada kesilapan kita pernah buat, so jangan fikirkan kesilapan tu. Kita kena berubah dan saya yakin setiap diri kita Allah dah bagi satu kelebihan yang kita boleh berjaya dalam kelebihan tu. So sebab anak saya pun tak semua pergi kepada akademik ramai yang pergi kepada skill juga. Saya lihat kebolehan dia orang dalam kemahiran, dia orang pergi kepada kemahiran. Ada juga yang ambil SPM saja sambung di bidang masakan. Sekarang alhamdulillah jadi pensyarah dalam bahagian culinary. Dan ada
Yes, yang nombor 2 tu pun sama. Sebab akademik ni tak semua orang mampu. Tapi kelebihan kita ada. So kita gunalah. Yang macam saya pernah cakap tentang kes Mak Rempit, dia minat tentang pemotoran. Because that's why dia go for the automotive kan. Jadi masuk bidang automotif. Jadilah seorang mekanik yang bagus, mungkin boleh cipta sesuatu, give something to the society, kepada masyarakat balik. Jadi hidup kita ni sebenarnya tak ada satu pun yang tak memberi peluang kepada kejayaan. Kita gunalah peluang yang ada tu. Yang macam mereka sekarang ni yang masa yang dah lepas SPM mungkin dapat 3 kredit, 2 kredit, kan tak buat apa. InsyaAllah datang kepada saya akan, kita boleh bincang, kita tengok, kita guide diorang. Then you can move on one step ahead kan. Yang penting you nak berjaya, you nak be somebody. Itu yang saya nak. Because kalau tak nak, saya pun tak boleh buat apa kan. Betul. Yang penting dia berminat, dia nak ubah, step by step insyaAllah kita akan guide diorang untuk teruskan kehidupan lah. Dan bagi saya dekat Sabah ni kan banyak sangat peluang yang ada. Dan ramai juga remaja-remaja yang masih mungkin tak nampak lagi peluang. So many things. Kami ada insyaAllah kita akan berkongsi dengan diorang. Provided diorang datang dekat kami lah. Kita boleh share. Especially dalam dunia digital ni. Ya Allah, banyak peluang siapa yang minat bahagian games, kita boleh guide dia. MDEC ada untuk bantu dari segi digital. Bagi yang minat untuk online marketing, untuk online business pun ada. It's a very good opportunity now. Yang online ni kan, siapa yang minat buat makeup ke apa boleh, dia boleh buat coaching online pun. So many things sekarang yang dekat dengan dia tak perlu keluar pun gunakan handphone kita ada ni, digital kita ada, internet kita ada. Semua sudah ada. Bergantung dengan kita sahaja ya. Jadi Kak Ni, soalan saya yang terakhir ya kepada Kak Ni. Apa sebenarnya tips ya ataupun rahsia Kak Ni berjaya berada di tahap sekarang? Kerana sebagaimana kita sudah maklum untuk menjadi CEO ya untuk sesebuah college bukannya mudah. Perlu banyak pengorbanan, perlu banyak perancangan. Perancangan ni bukan perancangan jangka pendek tapi jangka masa panjang dan sebagainya. Jadi mungkin Kak